Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita kembali dengan perbincangan dalam kertas percubaan SPM Negeri Terengganu bagi soal paper fizik, iaitu soalan nombor 4. Soalan nombor 3 cikgu dah terangkan dalam video sebelum ini. Awak boleh semak dalam playlist cikgu, dalam playlist fizik. Okey, jom kita mulakan. So, soalannya rajah 4A1 ini menunjukkan putaran bilah kipas lebih laju. Okey, nampak ni kertas ni. Okey, dia letak kertas, so kertas tu putaran kipas lebih laju daripada 4B1. Okey, tadi ke bawah, so kipas dia tak kuat sangat. Rajah 4A2 dan 4B2 menunjukkan perbezaan nombor kelajuan yang digunakan. Okey, jadi ini kelajuan ini 0, 1, 2, 3 ni dia guna 3 kelajuan. Yang ni 0, 1, 2, 3, dia guna yang ni 1. So ni kelajuan 3, putaran kipas kuat. Kelajuan 1 kipas dia tak kuat sangat. Okey, jadi ini soalannya. Seterusnya, okey, soalan dia apa? Macam biasa, berdasarkan maklumat dan pemerhatian, nyatakan satu inference, okey, hipotesis. Kemudian C, dengan menggunakan radas seperti bekalan arus terus, ammeter, Denning besi berbentuk C, rod kuprum tak berpenebat dan radas lain. Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam B4B. Okey, macam biasa dalam penerangan anda nyatakan dengan jelas perkara berikut: tujuan, okey, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, susunan radas, prosedur, okey, penjadualan data dan menganalisis data. Okey, so total markah 10, 11, 12 markah. So kita nak target dapat full mark lah. Okey, next. Okey, jadi apa konsep yang digunakan dekat sini? Okey, tadi kita dah tahu bila guna kelajuan 3 dia laju. Okey, bila guna kelajuan 1 dia tak laju. Okey, jadi apa konsep yang digunakan dekat sini? Okey, ini adalah berkaitan dengan motor, kan? Putaran kipas. So benda yang berputar ni melibatkan motor atau daya. So keyword kita kat sini daya. Okey, jadi apabila kelajuan ini bila tekan ni 3, ni 1, sebenarnya ini adalah berkaitan dengan arus. Okey, kalau 1 arus dia kecil, kalau 3 arusnya besar. Apabila arus besar, okey, kipas berputar laju. Bila cakap putar, okey, putaran ini boleh diwakili oleh daya. Okey, jadi apabila arus meningkat, daya pun meningkat, di mana kita dah tahu konsep dalam benda yang berpusing mesti ada motor dan di dalam motor mesti ada magnet. Okey, jadi kita dah tahu apabila ada magnet, ada arus, ada daya. Jadi ini adalah konsep, okey, berkaitan dengan tajuk keelektromagnetan. Okey, iaitu kita dah tahu apabila arus meningkat, okey, daya juga akan meningkat. Okey, daya putaran tu akan meningkat. Okey, jadi yang ini adalah berkaitan dengan Fleming, mana satu? Left hand rule ke right hand rule? Okay, left kan, left kiri, dia berkaitan dengan force. So kita gunakan betul tangan kiri Fleming. Okay, betul tangan kiri Fleming. Okay, kalau betul tangan kanan right I kan, so dia menghasilkan arus, tapi dalam kes ini dia akan menghasilkan daya yang memusingkan kipas. So ini adalah tajuk berkaitan dengan keelektromagnetan, di mana kita ada 3 pemboleh ubah. Okey, dalam kes ini apabila arus meningkat,
daya pun meningkat. Okey, di mana magnet ni adalah, kekuatan magnet ni adalah dimandangkan. Okey, jom kita tengok. Selain daripada, kalau awak tengok soalan dan awak tahu konsep, selain dari itu, cara yang paling mudah untuk tentukan eksperimen mana, sebenarnya tengok yang ni. Ini lebih mudah lah. Okey, kalau awak tengok baca soalan, tak dapat idea dah ni berkenaan apa pun boleh ubah. So, ini, okey, Radas boleh memberi awak sedikit idea. Ini berkenaan eksperimen apa. Awak tengok Radas. Okey, rod kuprum tak berpendapat dan Radas lain. Dekat sini kita nampak Denning besi. Okey, Denning besi berbentuk C. Yang ini, kalau Denning besi berbentuk C ni, ini keyword yang mudah. Ini mesti eksperimen ke elektromagnetan. Okey, jadi ini adalah keyword yang kuat lah ni. Kalau Denning besi berbentuk C, ini biasanya adalah berkaitan dengan elektromagnetan. Okay, jadi Radas dia macam mana? Ini dia Denning besi ni. Ni kan bentuk C. Dia besi yang berbentuk C, di mana nanti kita letak magnet. Okey, ni kita letak magnet utara, selatan. Okey, lepas tu di antara magnet ini kita letakkan, okey, ini iaitu, ini adalah ni apa tu? Copper rod. Okey, copper rod iaitu kuprum. Kuprum tak berpenebat. Okey, kemudian apa lagi? Dia bagi tahu kat situ bekalan arus terus. Bekalan arus terus ni lah bateri ataupun arus terus pun boleh. Lepas tu ada apa lagi dia bagi? Arus terus dah, emitter. Ni dah ada emitter. Dan ni besi dah ada, rod kuprum tak berpenebat. Okey, ini dia. Okey, rod kuprum tak berpenebat ni. Okey, apa lagi yang perlu? Okey, macam biasa dalam data yang lengkap, biasa kita perlukan rheostat. Lepas tu switch. Okey. Okey, jadi itulah dia. Dan ini jangan lupa wire copper yang tebal. Okey. Di mana apa yang berlaku sekarang? Okey. Jadi awak kena ingat gambar lah. Denning berbentuk C macam ni. Di antaranya kita letak magnet. Kemudian di antara dua magnet kita letakkan rod kuprum yang tebal. Kemudian di atas rod kuprum yang tebal ni kita letakkan rod kuprum tak berpenebat. Kemudian kita sambungkan dengan bekalan kuasa. Bekalan kuasa biasa adalah rheostat, adalah emitter. Jadi apa yang berlaku adalah apabila switch ditutup, arus akan melalui copper wire, rod copper wire yang tebal tadi. Kemudiannya dia akan pergi kepada rod kuprum tak berpenebat. Okey, so dekat sini dah ada arus, dan bila ada arus ni melalui suatu wire di antara dua magnet, apa yang berlaku adalah akan menghasilkan daya di mana dia akan bergerak, dan jarak gerakan, jarak gerakan ataupun jarak susaran pergerakan itu akan mewakili maklumat berdaya tadi. Semakin besar jarak gerakan tadi, semakin besar daya yang terhasil. Okey? Okey. Seterusnya kita tengok. Jadi inilah. Okey, kemudian seterusnya macam biasa, next kita tentukan MV, RV dan constant variable. So, manipulasi tadi kita dah tahu dalam soalan manipulasi dia kata tekan 1 ke tekan 3 itu mewakili arus. Okey, dan bila dia bergerak-gerak tu, jarak gerakan konduktor tadi, jarak gerakan konduktor dalam kes ini adalah wayar kuprum tidak berpenebat tadi. Bila dia bergerak, itu jarak tu akan mewakili dia punya bergerak balas. Okey, ataupun mewakili daya dia. Okey, dan yang dimanipulasi adalah panjang konduktor, G-sim konduktor. Berapa G-sim konduktor tu, panjang dia, sebab ini akan mempengaruhi resisten dia. Lepas tu boleh juga kita bagi tahu kekuatan magnet. Tapi kekuatan magnet ni unit dia tak ada lah kan. Tapi boleh.
Okey, tapi jisim konduktor dan panjang konduktor ni adalah kuantiti fizik sebab dia boleh diukur. Okey, jadi kat sini dah dapat 2 markah. Jadi bila dah tahu pun boleh ubah, senanglah. Okey, jadi apa inference? And inference adalah arus akan mempengaruhi daya yang bertindak ke atas suatu konduktor atau arus mempengaruhi jarak konduktor yang tersesar. Okey, lepas tu hipotesis semakin bertambah arus, semakin bertambah jarak konduktor tadi. Ingat, jarak konduktor itu mewakili daya yang terhasil. Kemudian kita ada tujuan mengkaji atau menyiasat hubungan di antara arus elektrik dan jarak konduktor bergerak atau tersesar. Okey, next adalah jadi itu pun boleh ubah yang kena ada. Kemudian inference, hypothesis, aim. Ni gambar susunan radas. Okey, dah hafal tadi. Okey. Terlupa tadi. Yang ni cikgu tak masuk, jangan lupa radas atau bahan. Ingat apa bahan dia? Denning bentuk C. Lepas tu magnet. Okey, magnet bar. Kemudian kita ada kuprum, dawai kuprum tidak berpenebat, dawai kuprum tebal, emitter, rheostat, swiss, bekalan kuasa, pembaris meter untuk ukur jarak. Procedure 1 buat 1, 2 dan 3. Yang pertama adalah explain manipulasi. Yang kedua ada 2 ayat, iaitu how to start, macam mana nak mulakan eksperimen, dan yang kedua adalah awak explain RV dia, dan yang ketiga adalah ulang eksperimen dengan menggunakan RV yang berbeza, iaitu 4. Okey, so yang pertama adalah manipulasi. Manipulasi kita tadi adalah arus. Okey, jadi macam mana kita nak ni? Okey, manipulasi dia adalah susunan seperti dalam rajah dan Swiss dihidupkan. Ini yang penting dan laraskan arus supaya bacaan emitter adalah 1 ampere. Ini penting, mesti ada satu contoh, 1 markah. Okey, jadi yang kedua adalah how to start, how to start dan explain tentang RV dia. RV dia adalah jarak jarak sesaran konduktor tadi. So jadi macam mana nak start? Jadi tadi kita dah on supaya arus dia 1 ampere. Jadi yang kedua, lepas tu kita buat apa? Kita matikan Swiss tadi dan kita letakkan konduktor kuprum tidak berpenebat tu, di mana dia di antara 2 magnet, dan kemudian kita onkan Swiss. Bila kita onkan Swiss, arus akan mengalir, dan bila arus mengalir melalui konduktor tidak berpenebat tadi, jadi konduktor tadi akan bergerak di atas landasan kuprum tebal sehingga dia berhenti. Lepas dia berhenti, kita matikan Swiss dan kita ukur jarak konduktor yang telah tersesar dengan menggunakan pembaris ni. Ukur jarak yang telah tersesar dan record. Jadi bila ini adalah RV. Dan yang ketiga, ulang eksperimen dengan menggunakan arus yang berbeza, iaitu 2 ampere, 3, 4 ampere dan 5 ampere. Ingat, mesti ada 4 contoh. Okey. Seterusnya adalah penjadualan data. So ingat sini mesti MV dan RV. So manipulasi kita adalah arus dan RV kita adalah jarak konduktor yang bergerak. So masukkan data, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ampere. Ingat, ini adalah graf kosong dan analisis data lukiskan. Graf kosong di mana ringgit Malaysia. Responding kita adalah jarak konduktor tersesar, jarak tersesar atau bergerak, dan dia melawan arus. Okey? Graf kosong. Itu sahaja. Okey. Bye.